Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Pertama kali bersama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan limpah kurnia-Nya, keizinannya dua, maka dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini untuk kita meneruskan kehidupan secara khusus sebagai hamba Allah Ta'ala di muka bumi ini, dan secara umumnya sebagai khalifah dan juga satu makhluk daripada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala telah ciptakan, dan dapat kita meneruskan kehidupan kita untuk sehari-hari. Tambah pula pada bulan puasa ni, hari ni hari yang ke-17 dah. Jadi tinggal berapa hari lagi dah? Tinggal 13 hari lagi. Dan kalau Allah Ta'ala masih lagi memberi keizinan, kurnia, Allah Ta'ala masih nak bekerja lagi untuk kita ni panjang umur, insya-Allah Ta'ala lah, kita dapat lagi bersama-sama berbuat sekali ataupun 2 kali lah, Jumaat lagi. Sebab hari raya kita jatuh hari Jumaat. Rezeki kita tahun ni, raya kita jatuh pada hari Jumaat. Jadi pagi itu kita akan sembahyang hari raya. Kemudian tengah hari itu kita sembahyang lagi Jumaat. Jumpalah di hari 1 Syawal. Walaupun ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i ini, bila berhimpun hari raya dan hari Jumaat, maka kalau kita dah datang pada hari raya, tak perlu lagi datang hari Jumaat untuk kurban Jumaat. Tapi kalau kita ada masa, datanglah kedua-duanya. Ibadat dua banyak tak salah. Tak? Kalau kita berkesempatan, kita balik kampung, pagi sembahyang raya, kan? Tengah hari datang lagi sekali Jumaat, dan kita sembahyang Jumaat lagi sekali. Jadi untung lagi. Saya nak cerita tadi, kalau kita panjang umur, Allah Ta'ala bagi kita 2 Jumaat lagi lah, termasuk dengan 1 Syawal, insya-Allah Ta'ala. Baik, bukan nak cerita pada hari ini. Hari ini hari Jumaat, macam biasa orang, kita berkumpul seminggu sekali. Allah Ta'ala syariatkan kepada kita untuk bersama-sama. Untuk apa? Pertama, supaya kita berkumpul. Supaya kita berkumpul. Dan tak boleh berkumpul masing-masing dekat-dekat, tak boleh. Kita kena berkumpul perempuan satu kampung, satu tempat, satu masjid, bersama-sama, beramai-ramai. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Islamnya dia agama jamaah. Islamnya dia agama sosial. Dia bukan sekadar agama individu, satu agama yang menumpukan kepada hubungan seseorang hamba dengan Tuhan. Tapi Islam juga adalah agama, dia panggil agama jamaah, social religious, bukan sosial, social, agama bermasyarakat. Banyak hadis dan juga pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut Islam ni adalah agama jamaah. Kata Nabi Muhammad ada satu riwayat Al-Imam Tabrani rahimahullah, Nabi kata al-jama'atu rahmah. Ini hadis sahih. Wal furqatu azab. Hadis ini riwayat Nu'man bin Bashir, salah sahabat Nabi yang besar juga. Nabi kata berjemaah itu merupakan satu rahmah. Jemaah ni satu rahmah. Hari Jumaat ni kita mari berhimpun, dia merupakan satu rahmah pada kita umat Islam. Rahmah Nabi kata. Dan Nabi kata wal furqatu azab. Furqah ni makna berpecah belah, bergaduh belah, berbalik lah. Itu makna furqah. Nabi kata azab. Apa azab? Azab mana azab? Satu benda yang menyakitkan, satu benda yang boleh menghancurkan sesebuah umat.
dengan sebab dia panggil furqa. Asyik bukan dua je kan. Maka dia tak itu. Sebab itu saya nak sebut ialah Jumaat seminggu sekali Allah Ta'ala suruh kita berhimpun. Supaya bukan sekadar untuk mari semayang, bukan sekadar berkumpul saja-saja, tapi untuk kita mengambil satu manfaat, satu istifadah, dipanggil itu dan berpesan kepada kebaikan. Itu sebab itu khatib kena bagi khutbah. Datang semayang Jumaat tak ada khutbah, semayang saja. Tak jadi, tak sah, haram, bid'ah. Saya baca lah. Kalau tak ada dua khutbah. Dua khutbah ni penting tuan-tuan. Tak ada satu mazhab, tak ada satu aliran. Dia kata khutbah ni sunat. Tak ada. Mereka semayang air raya. Semayang air raya tuan-tuan semayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan? Apa tu imam buat? Dia bangun, dia bagi khutbah. Dua-dua ulang, ada video ulang. Lepas semayang tuan-tuan tinggal masjid, tak ada nak khutbah air raya. Apa jadi? Tak apa, pasal apa? Sunat. Tapi khutbah Jumaat ni wajib. Tepat tak sama dah. Khutbah Jumaat dibuat sebelum solat. Khutbah hari raya selepas solat. Cuba kalau khutbah Jumaat selepas solat. Kita dalam lapor bagi masjid ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebahagian balik pergi kedai sebelah lah. Pasal apa? Sebab tu Allah buat tu cantik lah. Mula dulu khutbah Jumaat. Kena dengar berlaku apa tu kau nak pesan lagi. Sebab tu pihak berkuasa agama umpamanya selaku orang tanggungjawab dan juga untuk khatib sendiri selaku orang yang menyampaikan khutbah, bukan membaca khutbah, menyampaikan khutbah. Sekalipun ada teks, dia kena pastikan bersesuaian dengan konteks kehidupan orang di hadapan dia. Kan? Baca teks dia kata pada hari ini yang berbahagia, kan? Terang berderang pada kat luar hujan. Tak kena. Dia kena sesuaikan dengan konteks yang ada. Kenapa? Memanglah. Sebab kita ni menyampaikan khutbah, kita bukan baca khutbah. Boleh baca, tapi kena bersesuaian. Sebab kita nak memesan-mesan satu dengan yang lain. Kenapa? Wajib. Sebab tu kita hari Jumaat ni tuan-tuan hari semua ni awal ni saya kata ya. Pasal Nabi kata hari Jumaat ni tuan-tuan dia ada 6 waktu. 6 waktu. Dan berbeza-beza setiap waktu tu mengikut keadaan orang tu datang masjid atau luar untuk dengar khutbah Jumaat, untuk mari sembahyang. Nabi kata hari Jumaat ada 6 waktu dalam satu riwayat sahih daripada Abu Hurairah. Ada 6 waktu Nabi. Waktu yang pertama kan, orang mari waktu yang pertama Nabi kata umpama dia mengorbankan seekor unta. Sini ada hari raya di korban seekor unta. Ada ustaz? Umpama kita korban potong leher unta. Kalau kita mari awal daripada subuh sampai zuhur tu, sampai Jumaat tu, Nabi kata 6 waktu. Bagi sendiri lah. Mari awal sekali Nabi kata boleh jadi waktu duha bulan 8 pagi dah mari masjid. Awal semua boleh mari. Ada umpama korban seekor unta. Kita ni sebanyak hayat ada orang tak pernah tengok unta. Tengok dalam TV je. Kan? Depan mata tak pernah tengok. Pernah tengok? Lain kali order unta buat korban kat masjid. Tapi mahal sikit lah unta. Kalau lembu 2,000, unta yang kalah tak dapat 2,000. Umpama kita sembelih seekor unta. Memang tu. Nanti kata kalau dia datang pada waktu yang kedua, dia wasi lah. Awal lagi, tapi dia wasi. Waktu yang kedua. Dan kata umpama dia korban seekor lembu, macam kita korban seekor lembu. Pernah korban seekor lembu? Pernah tak? Tapi kongsi 7 orang. Tak jadi, ni dia seorang korban seekor lembu. Nabi kata marilah awal tuan pukul 8 pagi. Kalau boleh lah. Nampak? Tapi ada orang saya perhati dalam 1-2 masjid ada orang yang betul-betul dia iktikaf di masjid dari awal pagi. Ada tak semua 28 setengah pagi. Kita ni kerja kadang-kadang lah. Iktikaf kat pejabat lah. Kalau saya iktikaf tempat kerja saya lah. Dua.
Nabi kata siapa yang datang pada waktu yang ketiga ni, saya sebut hukum lain pasal mata Arab ni saya tak ingat. Hadis ni kita kena sebut itu dia punya mata ni panggil. Kalau kita tak ingat kita tak boleh sebut. Seolah-olah dia macam tu lah. Nabi kata siapa yang datang pada hari ketiga, waktu yang ketiga lewat sikit, Nabi kata umpama dia mengorbankan seekor kambing. Besar kan boleh. Seekor kambing. Pernah korban seekor kambing? Tak pernah. Orang korban saya kira-kira ada. Tapi saya korban sendiri tak pernah. Ni hari Jumaat marilah pukul 9-10 pagi macam korban seekor kambing. Kalau boleh lah. Baik. Nabi kata kalau dia datang waktu yang keempat, tadi empat kan? Tak sampai lupa. Keempat kan? Nabi kata umpama dia mengorbankan apa dia? Seekor ayam. Tak ada kambing, ayam pun jadilah. Korban seekor ayam. Hari-hari saya makan ayam Ustaz. Ini makan ayam, ni korban ayam. Dan Nabi kata siapa yang datang waktu yang ke-6, Nabi kata umpama dia mengorbankan seekor burung. Seekor burung, ayam tak ada burung. Burung pula dia mari masuk masjid, umpama dia korban seekor burung. Kemudian yang terakhir, Nabi kata siapa-siapa yang datang pada waktu yang ke-7, ujung malam, tapi sebelum imam masuk untuk memberi khutbah Jumaat, boleh waktu-waktu ni lah. Waktu tu hampir-hampir nak Jumaat, tapi khatib tak baca khutbah lagi, dekat lah, dekat nazar. Macam ni lah. Nabi kata umpama dia mengorbankan sebiji telur. Kita abang mari termasuk Ustaz juga tadi ni, macam mengorbankan seekor telur lah. Telur lah Ustaz, jadi sampai. Yalah. Tapi macam khatib macam khatib dia digalakkan datang lewat. Kalau dia dah datang masjid pun, dia tikar, kemudian bila hampir nak Jumaat dia kena keluar. Dan dekat nak Jumaat baru dia masuk. Pasal apa? Pasal di masjid-masjid ni tuan-tuan, di setiap pintu masjid ada malaikat. Dan malaikat tu tuan dia kerja dia adalah menulis nama orang yang datang awal ke masjid. Pak Imam kita datang pukul 10 pagi dia tulis. Pak Bilal datang pukul 11 pagi dia tulis. Tok Syiah datang pukul 12 tengah hari dia tulis. Kita yang datang tadi pukul 12 tengah, 12.40, 12.45 dia tulis. Dan bila khatib masuk, tak kala dekat dengan azan, dia tutup buku, dia pun duduk untuk mendengar khutbah bersama-sama. Nampak? Jadi 6 waktu yang ada ni, ambil daripada yang pertama, yang kedua, yang 7 waktu tadi, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ke-7, itu the maksimum lah. Kalau kita tak boleh mari awal sangat pun, kita mari waktu yang ke-7 tu. Kurang malaikat masih berada di pintu-pintu, masih menulis juga nama kita, walaupun kita dah hampir saat kepada khutbah. Dan kalau boleh jangan sampai ke masjid ketika khutbah sudah bermula. Kalau boleh lah. Kan? Kita sampai Ustaz lewat Ustaz. Tok Khatib dah baca doa. Tapi tu nak kena balik lah. Tak payah balik. Ini wajib semayang, kena semayang. Tapi fadilah tu tak ada lah. Lepas tanggungjawab je lah. Tak berdosa. Tapi tak dapat pahala lah. Jadi kita sampai awal. Sekurang-kurang awal dia lah, sebelum azan yang pertama, ataupun sebelum Tok Khatib ni. Azan pertama tu kalau ikut okey lagi tu. Sebab Tok Khatib tak naik atas ni. Zaman Nabi tu dia cuma azan sekali je Jumaat. Dan begitu juga pada zaman Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Umar, sekali je. Bila mari zaman Sayyidina Uthman, Islam dah berkembang. Ramai orang yang bukan Islam masuk Islam. Dan orang Islam tu tahu masuk tu hebat-hebat. Banyak bisnes-bisnes ni. Dan di Madinah dia ada satu pasar. Ada satu pasar, nama dia pasar Zawrah. Dan di pasar ni tuan-tuan, biasa orang pasar kan, orang teramat sibuk. Sampai kadang-kadang orang tak dengar asal. Maka Uthman pun selaku seorang khalifah, dia fikir macam mana nak bagi umat Islam pada masa itu bagi perhatian sikit. Maka dia pun buatlah azan yang kedua. Dia buat azan yang pertama. Baru jadi dua azan. Azan yang pertama, mana pun. Azan yang pertama dia azan di pasar. Dia tak azan di masjid tuan-tuan. Dia azan di pasar.
Allah Akbar, Allah. Orang dah tahu dah masuk waktu ni. Cepat-cepat pergi masjid. Dan bila semua orang dah ada di masjid, barulah diazan yang kedua. Itu sejarah azan 2 kali yang diamalkan oleh seluruh dunia Islam. Pasal tu lah, pasal nak bagi peringat orang kepada Jumaat. Dan saya tekankan lagi sekali, Zohor. Belum ya? Bunyi jam dia. Saya nak tekankan bahawa Allah Ta'ala syariatkan kepada kita seminggu sekali duduk di sini supaya kita ambil manfaat. Manfaat apa? Supaya kita dengar sikit sebanyak apa yang disampaikan oleh khatib, dan kita bawa balik, dan kita jadi khazanah. Kalau ilmu lah, kalau tazkirah lah, supaya dia boleh menjadi pesanan kepada kita untuk kita nak tempuh lagi seminggu yang akan datang. Kalau saya dah sebut tadi kan, Islam ni agama masyarakat. Nampak? Ulama kata tuan-tuan, antara apa yang disebut dalam riwayat Al-Bazzar, kita kata Islam ni tuan-tuan ada 5 rukun. Betul? Orang tanya Islam ada berapa? Islam ada 5 rukun. Iman ada berapa? Iman pun ada 6 rukun. Negara ada berapa rukun? Negara pun ada rukun tu. Rukun negara ada berapa? Tak tahu kena keluar Malaysia. Kan ada Malaysia. Rukun negara ada berapa? Sama juga Islam pun ada 5 rukun. Iman ada 6 rukun. Islam ada pertama semaya, kedua pertama syahadah, kedua zakat, ketiga puasa. Betul? Pertama syahadah, kedua semaya, ketiga zakat, keempat puasa. Setengah buku dia tulis puasa dulu, yang keempat baru zakat. Tak apalah, mana-mana lah. Yang kelima haji. Kata setengah ulama tuan-tuan, kalaulah Islam ni ada rukun yang ke-6. Betul tak rukun Islam 6 tu? Rukun yang ke-6 tu ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ataupun setengah kata al-jihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah, ataupun menyuruh yang baik dan melarang yang munkar. Merujuk pada apa tuan-tuan? Merujuk pada jamaah. Yang saya sebut awal-awal tadi, Islam ni agama jamaah. Kita duduk cara kita, tak ambil era orang sebelah dengan belah. Jiran kita makan tu, jiran kita tak makan tu, kan? Kita tahu buat kerja kita je. Kita tak apa-apa boleh begitu. Pasal apa? Pasal Islam ni agama jamaah. Nabi kata laisal mu'min, Nabi kata laisal mu'min syabi'ah wajar hujan. Contoh paling senang, Nabi kata bukanlah seorang mukmin kalau perut dia kenyang tapi jiran dia lapar. Contoh kan. Dan sama juga dalam perihal-perihal yang lain. Pasal Islam ni dia agama jamaah, dia agama kita bersosial, dia agama kita bermasyarakat. Sebab tu mana-mana masjid kan yang ada kita kata komuniti, maka masjid tu dah buat satu sunnah daripada sunnah lain. Ada masyarakat sikit lah, nak buat apa-apa kita buat masyarakat, dan kita kena libatkan masyarakat ya tu. Nampak? Jadi dia jadi bagus. Sebab itu seminggu sekali Allah Ta'ala wajib. Al-Imam Al-Aqfasi rahimahullah tuan-tuan, dia ulama besar pun boleh mengatur dia. Lepas sikit zaman Al-Imam Al-Ghazali, orang tanya dia, Zuhur ni, Jumaat ni menggantikan Zuhur kan? Orang tanya, ya Imam, orang kata lima zakanat Jum'ah rak'atain wa zuhur 4 rak'at wa hiya badal min az-zuhur. Orang tanya pasal apa Jumaat 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Jumaat 2 rakaat. Padahal patutnya kalau Zuhur, Jumaat menggantikan Zuhur, Jumaat pun kena buat 4 rakaat tau. Pasal apa? Dia kata 2 rakaat Zuhur telah digantikan dengan 2 rakaat Jumaat. 2 rakaat khutbah. Dia kata 2 rakaat Zuhur tu dan digantikan dengan 2 rakaat khutbah. Sebab tu 2 rakaat khutbah ni umpama kita duduk dalam solat. Tuan-tuan imam khatib bagi khutbah kat sini, tuan-tuan di hujung, tak disunatkan tuan-tuan menghadap kepada khatib, disunatkan juga tuan-tuan menghadap kepada kiblat. Pasal tuan-tuan dah duduk dalam solat.
Tuan-tuan, ketika khutbah Jumaat disampaikan oleh Tok Khatib, tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh berzikir, tuan-tuan tak boleh baca Quran. Walaupun tuan-tuan nak buat haji sangat ibadah, aku nak baca Quran, tak boleh, haram. Tuan-tuan nak zikir, tak boleh. Ibadah, satu-satu ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ketika khatib menyampaikan Jumaat khutbah, dia dah dengar. Tak ada telinga ya? Tak ada telinga. Itu ibadah yang boleh hafal. Yang diharuskan, yang dibolehkan ialah tuan-tuan semayang tahiyatul masjid dalam dulu masjid. Itu mukhilat. Nampak? Al-Imam Syafi'i kita, dia ada dua fatwa bagi orang yang berkata-kata ketika khatib menyampaikan khutbah. Fatwa dia yang lama, dia kata haram. Haram itu. Tu khatib berbagi khutbah. Tuan-tuan nak cakap, tak ada soalan cakap pun. Dia kata haram. Haram. Pasal apa? Pasal Nabi larang banyak. Ada seorang sahabat nama dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi tu baca khutbah. Tiba-tiba Nabi baca satu ayat. Dia tak tahu ayat itu turun bila. Dia ni ke sahabat yang paling besar ni, yang paling banyak tahu tentang tafsir, tahu tentang Quran. Tiba-tiba Nabi baca satu ayat, dia tak tahu ayat Quran itu turun bila. Dia tanya sahabat dia sebelah. Dia kata, ya Ubay. Sahabat dia Ubay bin Khalaf. Dia kata, ya Ubay, Abdullah bin Ubay. Dia kata, ya Ubay, mana nazal hadhihi ayat? Wahai Ubay, bila turun ayat ni? Ubay kata, dia tanya lagi, mana nazal, bila turun? Dalam Ubay Umar suruh dia, Masya Ubay biyadihi, dia duduk dengan tangan dia, suruh dia. Lepas tu bila dah habis khutbah, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tanya Ubay bila turun ayat, Ubay marah aku. Dia kata, aku nak tahu. Nabi kata, sadaqah Ubay. Nabi kata, Ubay itu benar, kau yang tak betul. Habis pahala. Tanya je. Nabi kata, habis pahala. Tahu? Maka Masyarakat kata haram cakap. Pasal apa larangan tu jelas. Zaman Nabi juga tuan-tuan, masjid Nabi ni pasir, lantai dia pasir. Kita ni untunglah lantai simen. Cuba kita buat masjid, tak payah pun lantai, pasir, batu je. Agak-agak berapa ramai yang datang masjid kita. Zaman Nabi pun sama. Di awal pembinaan Masjid Nabawi, bumbung dia cuma bumbung daripada daun tamak, dahan-dahan tamak. Tiang dia pun daripada batang tamak, dan lantai pun dia tuan-tuan dia lapis dengan daun-daun tamak, dan kadang-kadang hanya pasir semata-mata. Sahabat tuan-tuan bila duduk dengan Nabi khutbah tu, ada sahabat tu main batu. Tapi batu sebiji tu genter batu. Ialah batu duduk atas pasir kan. Nabi kata memasak khasar faqad nawa. Nabi kata dia kata khatib duduk atas, dia nampak apa yang berlaku kat bawah kan. Saya berbagi khutbah Jumaat tuan-tuan, saya tengok ada di sah pertama. Buat apa tu? Tupis. Ni cerita bukan orang muda ni. Orang muda saya ingat ada 60 tahun. Dia tak handphone dia macam tu, tangan dia macam cup. Saya tengok memang Facebook kalau biru. Tak tahu lagu kalau biru ada benda lain. Memang Facebook lah. Dahsyat lah hari ni. Orang dah berumur main Facebook. 3 tu hotel tu. Nasib baik saya tak kata. Letak simpan Facebook, saya boleh kata tau. Tu hotel dia boleh cakap. Dia boleh tegur makmum yang ada. Tapi kita tak buat lagi tu. Nak cerita tak boleh. Haram kata Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i tak kena dia balik ke Mesir, dia kaji balik nanas yang ada, dia kata makruh. Dia turun sikit daripada haram daripada makruh. Sebab ada juga lah pernah yang mana sahabat tanya Nabi, tapi Nabi tak mahu. Maka tapi antara makruh dan haram nak lihat kepada keperluan. Kalau saja-saja boleh diharam, tapi kalau ada keperluan boleh dimakruh. Nak cerita kena dengar. Pasal kita dah duduk dalam solat, duduk dalam sembahyang kita. Tok Khatib pun sama. Ketika menyampaikan khutbah, dia tak boleh buat benda lain. Tak. Tengok khutbah saya nak main WhatsApp tak boleh. Pasal saya pun suka. Saya kena mengadap tuan-tuan, saya kena menyampaikan khutbah betul-betul dan dengan bahasa yang jelas supaya tuan-tuan boleh faham. Saya pun sampai bagus, tuan-tuan pun sampai bagus. Nampak? Bahkan tuan-tuan,
Sebaik-baik imam untuk menjadi solat Jumaat ialah imam yang memberikan khutbah Jumaat. Pasti apa? Pada datang imam Al-Fahsi, dia sudah semayang separuh daripada solat. Dia khutbah Jumaat tu dia semayang tu, separuh tu dia dah jadi imam dah. Tiba-tiba semayang orang lain menjadi imam. Tak salah, tapi yang paling afdal ialah imam yang menyampaikan khutbah, dia juga akan menjadi imam solat. Buat terbaik lah. Tapi tak salah. Ada satu masjid, ada beberapa masjid pun imam dia sendiri yang jadi imam. Tak salah. Ini cerita yang paling afdal. Dia beza tu. Jangan kata kita kata salah tau. Dia panggil yang paling afdal. Sama juga dalam bab zakat tu lah. Betul tak? Sama juga dalam bab zakat fitrah. Tuan-tuan nak bayar zakat fitrah kat mana afdal? Saya tanya tuan-tuan lagi. Ini dah masuk bulan puasa ni, dah bayar zakat tak? Yang dah bayar settle lah. Ni tak bayar lagi ni. Kat mana tuan-tuan nak bayar zakat yang paling afdal? Tempat bayar zakat yang paling afdal mengikut pandangan sebahagian besar daripada ulama Islam, termasuklah Syafi'i, Maliki dan sebagainya, dan juga fatwa dikeluarkan sebahagian besar negara Islam, ialah tempat di mana tuan-tuan berada ketika wajibnya zakat. Tuan-tuan duduk KL, duduk Selangor, duduk Mata Pagar ni sampai 25 Ramadan. 25 Ramadan tuan-tuan balik kampung. Hari terakhir Ramadan tuan-tuan duduk kampung tuan-tuan. Di kampung adalah tempat afdal untuk tuan-tuan bayar zakat. Tapi kalau semua orang lagi bayar kat kampung, kan? Tak ada lah zakat kat Selangor. Di Selangor ni banyak orang pendatang. Baitul Mal dia sikit di Selangor. Ini cerita dia yang afdal. Bayar kat mana-mana pun boleh. Tapi yang afdal ialah di mana kita berada pada hari terakhir Ramadan. Pasal itu waktu wajib. Ataupun pada hari raya tuan-tuan duduk mana? Itu yang kita kena bayar sebenarnya. Tapi tak kisah, saya pun dah bayar dah zakat. Kan? Sebab dipanggil selagi mana wang kita zakatkan dengan cara yang betul, dan dia dihakikan juga dengan cara yang betul, maka boleh. Cuma cerita yang afdal lah. Beza tu ya. Jadi saya setakat itu dulu. Zuhur dah masuk, kita azan. Kemudian kita sama-sama mendengar dua khutbah yang akan disampaikan oleh saya. Kemudian kita solat bersama-sama. Kemudian kita akan pulang lah, akan kembali ke tempat kerja masing-masing, insya-Allah taala. Saya sudahi dengan akhul qauli hadza. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita sedikit banyak kekurangan yang ada dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Nas. Allah